Apa khabar semua hari Jumat pada tengah hari mulia ini? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang telah beri kepada kita semua kesehatan yang sempurna. Kesehatan yang sempurna adalah apabila kita guna kesehatan tadi kerana Allah. Sebab dialah yang memberi kesehatan. Daripada kita lahir, keluar daripada perut ibu, keluar tanpa kita dapat berjalan kaki, dengan izin Allah, Allah Ta'ala beri kita boleh terbalik, mengangkat, dan boleh mengangkat kepala, dan perlahan-lahan berjalan kaki, dan perlahan-lahan dapat berlari, dan banyak lagi tugas-tugas yang Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk kita dapat buatnya. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tarik balik rezeki nikmat yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita, yang mana kita dapat berlari. Suatu hari nanti kita tidak dapat berlari, hanya mampu berjalan. Suatu hari nanti kita tidak dapat berjalan, kita dapat mengangkat. Satu hari nanti kita tidak akan dapat mengangkat kepala, dan suatu hari nanti akan tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ambil nyawa kita. Minta Allah Ta'ala ambil nyawa kita sebelum Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Semoga Allah Ta'ala ampun ke seluruh dosa kita, insyaAllah. Sebelum anak ini memuliakan kuliah pada tengah hari Jumat yang mulia ini, ingin anak memperkenalkan diri anak dulu. Nama anak Ridwan bin Abdul Ghani bin Yusuf bin Ibrahim bin Amr. Kalau di Kelantan dia memanggil Ustaz Buai. Asal daripada Kelantan, umur alhamdulillah 37 tahun, belajar dulu di Pakistan, ijazah sarjana muda bahagian hadis. Alhamdulillah, di antara bahasa yang saya boleh bercakap, alhamdulillah, bahasa Arab dan bahasa Urdu. 10 penuhnya alhamdulillah. Dan selain daripada bahasa Arab dan bahasa Urdu, saya boleh bercakap dan faham 2 buku bahasa lagi, alhamdulillah. Tetapi apa khabar baik saja yang saya pandai, ya. Yang penuhnya bahasa Arab dan bahasa Urdu. Ini dari mana? Bangladesh. Oh, kalau Bangladesh apa kabarnya? Kabar nasi. Palasi, betul ya? Okay. Kalau bahasa Perancis apa kabarnya? Como sabar. Jawabnya Sabina. Kalau bahasa Uganda ataupun Afrika, apa kabarnya? Olioja. Jawabnya Yendi. Kalau bahasa Iran atau bahasa Afghanistan, apa kabarnya? Chiturasti. Jawabnya Khubasti. Kalau bahasa Rusia, apa kabarnya? Kardela. Jawabnya Kharsha. Dan hari ini bukan kita nak baca bahasa, minta maaf ya. Dengan izin Allah, pada tengah hari ini kita akan bincang satu tajuk, ataupun saya akan berbincang dengan ahli Jumat semua satu tajuk. Tajuk yang sangat ringkas, yang sangat mudah, tetapi untuk melaksanakan dia sangat baik. Tajuknya ialah layak ke tidak, ataupun layak atau tidak kita masuk syurga Al-Firdaus. Layak atau tidak kita semua masuk ke syurga Al-Firdaus. Saya minta tolong ahli Jumat sebut amin. Minta supaya Allah Ta'ala masukkan kita semua ke dalam syurga Al-Firdaus tanpa dihitung. Amin, insyaAllah. Sebelum saya terangkan tentang layak ataupun tidak kita ke syurga Al-Firdaus, saya ingin memohon kemaafan kalau dalam bahasa saya tercampur bahasa Kelantan. Sebab asal Kelantan saya seorang mak Kelantan sendiri. Nama ini aku Kelantan yang takut. Okey, tak faham boleh tanya saya.
yang paling hebat di dunia dan di akhirat. Awak faham bahasa mana? Sikit-sikit. Aku urdu ada ya? Acha, kui maksudnya sama sebenarnya anda tu menjadi musyrik saya. Okay. Saya berbahasa urdu. Saya kata tak faham atau tak ada yang faham. Nikmat tadi yang saya terangkan, nikmat yang paling hebat. Nikmat yang paling hebat di dunia dan di akhirat. Apakah nikmat tersebut? Saya berjawab. Islam. Betul. Terima kasih yang jawab. Nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling besar di dunia dan di akhirat, dia adalah nikmat Islam. Nikmat Islamlah yang menyebabkan kita bersatu pada tengah hari ini. Nikmat Islamlah yang menyebabkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Sebab dalam satu hadis kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang last sekali. Siapa ada kitab Riyadhus Shalihin dia boleh buka hadis, tak silap saya nombor hadis 3000 berapa lebih saya tak lupa, 3760 tak silap saya, kita nak tersilap. Hadis itu menceritakan tentang hamba Allah yang keluar last sekali daripada api neraka. Dan dia tadi yang last sekali keluar daripada api neraka, dia dikeluarkan bukan kerana dia ada amal soleh yang telah dibuat, tetapi dia dikeluarkan sebab dia hidup dalam keadaan Muslim dan dia mati dalam keadaan dia seorang Muslim. Dia tidak bersyirik kepada Allah dan dia tidak kafir. Nikmat Islamlah yang akan menyelamatkan manusia, yang akan menyelamatkan mana-mana manusia daripada kekal abadi di dalam neraka. Sebab yang akan kekal abadi di dalam neraka ialah orang-orang kafir. Orang-orang Islam ditakdirkan Allah kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, dia akan dikeluarkan daripada api neraka. Setelah cukup masa dia diazab mengikut tahap kesilapan yang dia lakukan. Ada bukti? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah juzuk ke-30. Surah Al-Baqarah ini mulai dengan lam yakun lilladzina kafaru. Saya terpaksa sebut ya sebab ramai di antara kita dia hafal surah-surah dalam Al-Quran tapi dia tidak hafal nama surah tersebut. Ada seorang hamba Allah saya bagi tahu, bacalah sebelum tidur surah Al-Ikhlas,
Masya Allah, Masya Allah. Udang bana, daging usur, daging lembu, kambing, apa dari ayam, wallah. Last kali dia minta buah peri. Ada buah peri. Orang KL panggil buah peri. Buah peri ni buah yang paling pahit di dunia. Dia buah butir-butir. Nak sebut juga nama yang penting ahli manfaat. Okey. Dia tepat buah peri. Buah peri ni adalah buah paling pahit. Lauk apa? Saya kata kenapa tepuk lauk ni? Dia kata, saya tanya dia, abang, kenapa abang, Masya Allah, lauk banyak ni? Yang abang makan hanya buah peri. Kenapa tak makan udang-udang ni? Dia kata, minta maaf Ustaz, saya ada go out. Gaul. Sakit gaul. Oh gitu, okey. Kenapa tak makan daging? Maaf Ustaz, darah tinggi. Masya Allah. Kenapa tak makan nasi? Maaf, kucing manis. Banyak penyakit. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, dengan saya ni, seluruh penyakit akan muka bumi ada pada saya. Jatuh, pinggir, buah pinggir, dan ibu jari kaki dia daripada gerak. Potong. Tak ada. Dia lebih kaya daripada kita. Dan dia diberi rezeki. Tetapi Allah Ta'ala telah tarik nikmat. Semua manusia diberi nikmat, dia dapat rezeki. Tetapi belum tentu manusia dapat rezeki diberi nikmat. Okay, seterusnya. Sebelum kita tahu layak atau tidak kita ke syurga Al-Firdaus, saya uraikan nikmat yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita sebagai seorang Muslim. Yang mana disebabkan Islamlah manusia tidak akan kekal dalam neraka. Dan dalam hadis yang disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya terangkan cerita tentang hadis tadi, campur dengan beberapa hadis yang lain. Manusia yang sekali keluar daripada api neraka. Saya cerita betul, saya bagi tahu betul cerita ya. Apabila dikeluarkan daripada api neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya hamba tadi, wahai kamu, ada tak apa yang kamu ingin minta daripada aku? Ya Allah, permintaan pertama aku, ya Allah, sekarang ini wajah aku menghadap ke arah neraka. Aku meminta daripada ya Allah, tolong palingkan muka aku daripada arah neraka. Sebab apa dia minta izin daripada Allah untuk berpaling daripada arah neraka? Tidak boleh dia terus berpaling ke belakang. Jauh. Untuk maklumat ahli jemaah, setiap pergerakan yang kita dapat buat, dia adalah dengan izin Allah. Kita dapat gerakkan jari, kita dapat gerakkan bibir, kita dapat bernafas, kita dapat gerakkan mata. Kesemua itu dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak sekata nak gerak jari, mata nak buka pun tak dapat. Saya pernah ziarah orang sakit stroke, ataupun dipanggil Ahmad, sakit Ahmad, demam Ahmad, panggil apa, stroke. Seminggu sebelum saya, subhanallah, sehat. Hari yang saya pergi ziarah, subhanallah, subhanallah. Dia hanya boleh buka mata. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Dia dapat berklik-klik saja. Saya kata, okey, sekarang ni saya nak bagi salam sekali lagi. Kalau dengar tolong klikkan mata 3 kali. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Dia klik mata 3 kali, menunjukkan dia masih lagi dapat mendengar dan dapat melihat, dapat bernyawa, subhanallah. Tapi mulut tidak dapat membuka mulut untuk jawab salam. Allah. Seminggu lepas okey. Dan yang lain, saya tengok mulut ni, kalau bahasa KL panggil gaf, lagi ni mulut. Kalau pelatih panggil lagi, mulut ni tak stabil, turun sebelah. Yang sebelah kiri ni turun ke bawah. Menunjukkan mulut kita cantik sekarang ini dengan rezeki Allah. Sebut alif Allah, alhamdulillah. Apabila Allah Ta'ala izinkan dia untuk berpaling, dia tengok di sana, subhanallah, syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala
kamu ingin minta daripada aku? Masya Allah, Maha Penyayang Allah. Dia kata, boleh lagi. Ya Allah, bisa itu syurga kan? Ya. Boleh tak aku nak minta izin daripada-Mu untuk melihat syurga? Maka Allah Subhanahu wa taala kata, silakan. Dan dia tahu yang mana dia tidak layak masuk syurga. Dan kita semua tahu kita layak ataupun tidak masuk syurga. Kita semua tahu. Orang yang layak masuk syurga ialah mereka yang taat kepada Allah. Yang tidak layak masuk syurga mereka yang tidak taat kepada Allah. Apabila sampai di pintu syurga, dia tengok syurga, Allah Ta'ala banyak, okay, cantik tak syurga? Subhanallah, ya Allah, cantik sangat ya Allah. Allah Ta'ala tanya dia, ada lagi tak permintaan? Boleh minta lagi? Ya Allah, aku nak minta izin daripada-Mu. Ya Allah, boleh tak aku nak masuk syurga dan aku nak round, nak jalan-jalan dalam syurga? You take. Sekali bisik. Dalam hadis yang Rasulullah ini disebut perkataan dia kata dia tadi masuk dalam syurga, dia tak tengok, takut-takut ada tempat kosong untuk dia masuk. Ya? Selepas dia keluar daripada syurga, Allah Ta'ala tanya, macam mana syurga? Dia kata betul sungguh janji Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah mencari keampunan Rabb-Mu. Sesungguhnya syurga yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita semua, luas dia seluas langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya dia, subhanallah, ada lagi tak permintaan yang kamu nak minta? Boleh minta lagi. Dia kata, ya Allah, aku tahu aku tidak layak masuk syurga. Dia tahu. Tetapi ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, boleh tak kamu bagi kepada aku tempat betul-betul depan pintu syurga itu pun dah cukup bagi aku. Kalau kamu bagi tempat kepada aku, ya Allah, di depan muka pintu syurga itu pun dah cukup bagi aku, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya dia, tadi engkau telah masuk dalam syurga dan engkau tengok syurga, cantik tak cantik? Sebenarnya tempat yang akan bagi kepada-Mu bukan di depan pintu syurga. Tempat sebenar bagi kamu yang di dalam tempat kamu lihat. Subhanallah. Allah Ta'ala akan masukkan semua manusia muslim ke dalam syurga. Semua. Yang menjadi masalah, adakah selepas kita mati, selepas kita dibangkitkan, kita masuk terus ke syurga ataupun ditahan dulu untuk sesi pengujian? Sebab syurga adalah tempat orang-orang suci. Orang yang tidak suci tidak layak untuk masuk dalam syurga. Kalau orang muslim yang tidak suci, dia mesti disucikan dahulu. Caranya ialah dibersihkan seluruh dosa-dosa dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang kita takut. Sebab tempoh hari kiamat dia tidak sama dengan masa dia di atas muka bumi ini. Satu hari hari kiamat sama dengan 1000 tahun, bukan 1000 hari, bukan 1000 bulan, 1000 tahun. Bukti dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah, yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu berapa? 1000 sana, 1000 tahun. Minta Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala bangkitkan kita, kita minta Allah Ta'ala masukkan kita terus dalam syurga, insyaAllah, tanpa biasa, insyaAllah. Masa di mana satu suku, insyaAllah sempat, insyaAllah. Kalau selalu program saya hujah kita hari ini kita berhenti pukul 4 menit. Kita dulu sekali lagi, insyaAllah, untuk solat Jumat. Sekarang ini kita nak masuk tajuk yang kita nak bincangkan. Layak ataupun tidak kita masuk syurga Al-Firdaus.
Ahli jemaah tengok tangan saya ya, tengok. Ini syurga ya, dan ini neraka. Syurga yang paling rendah sekali di bawah. Makin naik kehebatannya makin tinggi. Dan di sinilah syurga Al-Firdaus. Dia berbeza dengan neraka. Neraka paling rendah sekali di atas. Dan paling teguh dia akan ke bawah. Syurga yang paling bawah sekali darj. Dalam bahasa Arab, setiap langkah yang menaik ke atas dipanggil darajat. Darajat. Dan setiap langkah menurun ke bawah dipanggil darakat. Darajat, darakat. Api neraka dia adalah darakat. Syurga yang paling bawah sekali, Allah Subhanahu wa taala telah confirm penghuni-penghuni syurga neraka yang paling bawah sekali fi dark. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fi dark." Dark ialah darakat. Fi dark asfali minan nar. Kita tepi-tepikan dahulu tentang neraka. Kita nak bincang tentang syurga. Syurga yang paling tinggi sekali ialah syurga Al-Firdaus. Lain ataupun tidak kita ke syurga Al-Firdaus? Soal jawapannya insya-Allah ada. Ada bukti? Ada. Inilah di antara kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan syurga dan sebenarnya Allah taala dia nak ke seluruh manusia atas muka bumi ini masuk syurga dan bukan setakat masuk syurga An-Naim ataupun syurga lain, bahkan Allah taala sediakan syurga Al-Firdaus untuk kita semua. Dan memang kita semua layak, tetapi dengan syarat. Allah taala sebut dalam surah Al-Mu'minun syarat penghuni-penghuni syurga Al-Firdaus. Kalau kita semua nak masuk syurga Al-Firdaus, tentukan syarat yang Allah taala bagi ini kita dapat laksanakan. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika humul warithun. Mereka itu akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu akan mewarisi syurga Al-Firdaus dan mereka itu akan kekal abadi di dalam syurga Al-Firdaus. Siapakah mereka itu? Syarat untuk masuk ke syurga Al-Firdaus nombor 1 ialah mesti pastikan kita berjaya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama di surah Al-Mu'minun, qad aflah. Qad sesungguhnya aflah telah berjaya. Syarat yang pertama sekali untuk masuk syurga Al-Firdaus ialah mestilah berjaya. Siapakah mereka yang berjaya? Allah Ta'ala terangkan terus di ayat yang pertama yang kedua. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang mukmin. Syarat nak masuk ke syurga Al-Firdaus
Siapakah orang-orang mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu apabila mereka salat khusyuk. Dengar khusyuk dalam terus tadi. Ya khusyuk mudah tak payah pun. Yang paling kita khusyuk itu. Siapa yang khusyuk dalam solat, dia akan digolongkan di antara mereka orang-orang mukmin. Siapa telah dilantik ataupun ditakdirkan seorang mukmin, dia telah berjaya. Dan siapa yang berjaya, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Al-Firdaus. Nah, masuk syurga Al-Firdaus syaratnya mesti berjaya. Siapakah mereka yang berjaya? Mereka itu adalah orang-orang mukmin. Apakah ciri-ciri orang mukmin? Nombor 1, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu apabila mereka solat, mereka khusyuk dalam solat. Apakah makna khusyuk? Disebabkan masa tinggal lagi 10 minit atau 7 minit, saya nak terangkan kesimpulan khusyuk. Sebab panjang dalam nak kira terangkan panjang khusyuk. Sebab khusyuk ni, untuk mendapat khusyuk, pertama sekali kita mesti pastikan sebab apa tak dapat khusyuk. Apakah benda-benda yang menyebabkan kita tidak khusyuk? Dan kemudian macam mana cara nak khusyuk? Dan apakah masalah yang menjadikan kita nak khusyuk tapi tak khusyuk? Dan kenapa setelah manusia khusyuk, apabila terlebih khusyuk, jangan niat nak lebih khusyuk, sebab menjadi satu penyakit. Ahli Jumaat itu penyakit was-was. Orang was-was ni sebenarnya dia nak, kalau latih nak belajar khusyuk, dia nak khusyuk, dia takbir Allahu Akbar. Tak boleh. Sekali lagi. Allahu Akbar. Banyak kali takbir. Dia nak khusyuk sebenarnya. Tetapi kesilapan dalam bertindak untuk khusyuk, itu yang kita buat kesilapan. Kita mesti tahu apa khusyuk. Untuk mengenal Jumaat semua, untuk menjauhi daripada was-was waktu kita solat. Secara kesimpulan, jangan pejam mata. Kalau pejam mata, susah nak khusyuk. Dia mari jin syaitan ini, syaitan. Saya terangkan khusyuk yang paling rendah, yang paling tinggi. Khusyuk yang paling rendah. Setiap kali kita solat, kalau bahasa Kelantan sebut, kita khabar atau kita baca. Khabar atau kita baca ni maknanya ialah waktu kita baca bacaan yang sepatutnya dibacakan dalam solat, kita tahu apa yang kita baca. Kita tahu yang apa kita baca, kita sedar apa yang kita baca, dan kita sedang menghayati apa yang kita baca. Sebab ramai manusia, dia solat dan dia baca bacaan yang patut dibaca dalam solat, tetapi dia tak tahu apa yang dia baca. Dia baca, tetapi otak dia lain dia fikir. Pernah sekali ahli Jumaat tanya saya, Ustaz, batal ataupun tidak solat kalau kita sebut kepada imam, dia berlatih, dia kata dia natih dia. Dia sebut natih dia. Natih ni kaya, natih ni binatang. Disebut ke imam, binatang ke imam. Maknanya dia caci imam tadi. Dia tanya saya, solat saya sah atau tidak. Saya tanya dia, kenapa macam mana awak boleh kata pada imam? Imam ni jahat, binatang imam. Kenapa awak kata macam itu kepada imam? Dia kata, sekali itu imam tu ustaz tu, dia mengajar di masa malam tu ada bola. Ada bola. Jadi imam tu lambat siap. Sudah mengajar. Apabila imam, ustaz tu dah habis mengajar, suka dia. Apabila nak solat, dah bola dah mungkin nampak apa dia ni. Dah, dia ingatkan ustaz tadi baca surah pendek-pendek. Qul huwallahu ahad pertama, apa dia pertama wal asri, rakaat kedua qul huwallahu ahad.
tanya saya setelah sholat. Dia cerita pada saya tak tahu. Oh, saya kata sholat awak sah, tetapi pahala kurang. Kecuali awak cakap dengan sholat itu ini boleh. Atau dah tu, itu memang sholat batal tu sholat. Tapi kalau dia rasa dalam hati dia tidak membatalkan sholat, dia hanya mengurangi pahala. Ya, jadi mungkin imam tu dia terima ada bola ni. Dia pun baca 2-3 ayat, kemudian dia rokok Allahu Akbar. Makmum tadi kata, ni kok ya Allah. Ada kata ni betul ni. Oh, kalau tengok bola ni pandai-pandai baca Allahu Akbar. Okey. Sekarang ni khusyuk paling rendah, khusyuk paling rendah. Khusyuk paling tinggi macam mana? Mudah-mudah. Kita buat terus solat Jumaat insya-Allah. Sebelum takbir Allahu Akbar. Takbir di tangan mesti gini ya. Sekarang ni macam-macam jenis takbir. Ada yang tangan gini macam Al-Quran. Ada yang takbir gini Allahu Akbar. Salah tu. Ada saya tahu lagi dengan mata saya sendiri. Masjid dekat sekolah saya. Sampai kali ini saya ditanya kenapa abang solat gini. Saya kata Ustaz ilmu sikit. Oh, kita tahu. Dia ilmu lebih lagi. Oh, kita tahu. Itu ilmu lain sudah tahu. Yang ada setengah-setengah solat kenapa geram dengan takbir itu? Oh, tahu itu. Tangan mesti kita takbir. Ya, takbir ini. Takbir Allahu Akbar. Mesti jelas. Tak boleh Allahu Akbar. Tak boleh. Kadang-kadang tak boleh tu. Allahu Akbar. Jelas. Tapi jangan suara kuat dengan orang solat. Orang was-was pernah solat tak? Tapi orang was-was. Oh. Orang was-was ni dah diganggu diri sendiri, diganggu orang lain. Sungguh. Orang was-was ni memang pelik. Cuba kita perhatikan. Dia takbir ya. Selagi imam tak apa dia takbir. Apabila imam apa yang jadi terus Allahu Akbar. Pelik. Maknanya dia boleh rukuk was-was tadi. Tak masalah. Okey. Allah. Khusyuk paling tinggi kita insya-Allah kita dapat insya-Allah. Apabila sebelum kita takbir, dalam hati kita mesti ada perasaan yang mana kita sekarang ni nak sembah Allah. Kita kena tahu Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Allah Ta'ala lah yang memberi kita rezeki. Dan Allah Ta'ala lah yang akan sekat rezeki kita. Allah Ta'ala lah yang beri kita nyawa. Allah Ta'ala lah akan ambil nyawa. Apabila kita takbir Allahu Akbar, kita mesti tahu kita nak solat, nak sembah yang maha esa. Kadang-kadang kita solat Allahu Akbar, perasaan dalam kita tak rasa pun kita nak sembah Allah. Itu yang berlaku. Itu yang menyebabkan kita tak khusyuk. Cuba kita perhatikan apabila kita berada dengan sultan. Kita rasa kalau sultan tadi nak gerak ke mana? Nak bercakap ke mana? Ini kita sembah Allah yang maha berkuasa. Sebelum takbir, kita mesti rasa yang kita nak sembah Allah. InsyaAllah kita akan